Oke, Alright. Assalamualaikum, selamat malam. Salam. Saudara Muhammad Ashrafuddin Basri dari Bachelor Pendidikan Bimbingan Konseling 2020. Jadi tujuan pertemuan ini dilakukan adalah untuk mengadakan satu sesi temu bual bersama Encik Muhammad Ashraf tentang beberapa soalan yang ditanyakan untuk kepentingan kursus bimbingan dan konseling pada semester ini lah, untuk kursus saya, untuk melengkapkan tugasan yang diberikan oleh lecturer oleh pencara. Jadi terus kepada soalan yang pertama, bolehkah Encik Ashrafuddin menerangkan tentang sedikit latar belakang Encik dalam dunia pendidikan, dalam dunia konseling inilah? Alright, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam. Jadi thank you Rahmat atas kesediaan untuk bertemu bual saya lah berkaitan dengan tugasan yang diberikan bagi subjek bimbingan dan kaunseling lah. Okey, jadi serba sedikit latar belakang saya. Jadi nama saya Muhammad Ashrafuddin Basri, berasal daripada Sabah dan merupakan graduan lah dalam Bachelor Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling daripada Universiti Putra Malaysia. Cumanya lebih spesifik, kalau bidang saya ni bimbingan kaunseling sebagai major dan saya punya minor lebih kepada pengajian perniagaan, accounting dan juga ekonomi lah. Yang mana kalau kita faham, kalau dekat UPM tu saya punya first fakulti pertama saya dekat pendidikan, fakulti kedua saya dekat Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Sebab kami belajar berkaitan management, account dan juga ekonomi dekat sana. Itu serba sedikit saya punya latar belakang pengajian. Dan sekarang saya sambung peringkat master dalam bidang sains perubatan, di mana saya fokus saya dalam peringkat master ni lebih kepada masalah kesihatan mental lah. Contoh depression, anxiety dan sebagainya. Itu pada peringkat master. Cumanya untuk berkaitan dengan bidang kaunseling ni, untuk serba sedikit pengalaman saya ada pengalaman untuk posting dekat CCRC, CCRC Serendah Rawang. Okey, di mana pada posting tersebut saya telah menjalani latihan sebagai kaunselor penyalahgunaan dada ataupun kaunselor penagihan dada, yang mana saya bekerja untuk membantu kumpulan-kumpulan penagih dada ni untuk pulih lah. Yang mana banyak dekat situ orang panggil pusat serenti lah, yang mana kita bantu orang yang kena tangkap, yang kena tahan dekat situ untuk mereka pulih melalui pendekatan kaunseling penagihan dada. Okey, dan seterusnya saya pun terlibat dalam projek-projek perundingan yang mana mungkin melibatkan kaunseling keluarga di bawah PUAS. Nama dia PUAS, PUAS. PUAS ni dia di bawah sebuah syarikat di bawah Putra Science Park UPM. Itu PUAS lah untuk berkaitan dengan kaunseling keluarga. Manakala untuk pada peringkat Kolej Kediaman, saya punya praktikum saya menjalankan praktikum sebagai kaunselor Kolej Kediaman di Kolej Pendeta Zakbar UPM pada tahun 2019, dan selepas itu saya dipostingkan, dihantar ke SMK Putrajaya Presiden 161 sebagai kaunselor sekolah lah, di mana saya menjalani latihan dekat situ. Disebabkan pandemik, patutnya saya dalam tempoh 6 bulan begitulah, 4 bulan, 6 bulan macam itulah saya punya tempoh untuk praktikal, tapi disebabkan pandemik ni jadi panjang sedikit, jadi kepada 10 bulan. Jadi itu serba sedikit pengalaman berkaitan dengan latihan saya dalam bidang kaunseling. Dan setelah bergraduat, saya banyaklah terlibat dalam projek advokasi masyarakat berkaitan dengan kesihatan mental dan juga pembangunan diri belia lah. Itu yang sekarang saya buat sambil saya mengikuti program pengajian master saya. Itu serba sedikit pengenalan lah berkaitan dengan diri saya. Oh, okey, baiklah. Jadi apa yang saya dapat di sini adalah
saudara Muhammad Ashrafuddin merupakan lepasan ataupun alumni daripada kos konseling dan banyak mengikuti program-program konseling, banyak pengalaman membuat sesi konseling dan sebagainya, aktif di college, aktif di dalam masyarakat kita dengan di contoh seperti dalam pusat Serenti tadi sebagai konselor berhadapan dengan ramai penagih-penagih dadah. Baiklah, sangat hebat insan ini. Jadi yang soalan saya yang kedua adalah tentang apakah teori konseling yang sentiasa menjadi pegangan saudara dalam menjalankan suatu sesi konseling? Okey, jadi berkaitan dengan teori ni actually kalau dalam kaunseling, sebab kita faham di kaunseling ni ada banyak jenis. Contohnya macam kalau saya ambil contoh, kalau doktor perubatan, doktor ni pun ada banyak jenis. Contohnya doktor pakar bersalin, pakar bidan, ada yang doktor pakar bios, ada yang doktor pakar tulang, apa lagi pakar kanak-kanak. Itu contohnya lah kepelbagaian dalam bidang doktor perubatan. Kalau kaunseling ni pun ada juga, iaitu kaunseling keluarga, kaunseling penyalahgunaan dadah, kaunseling sekolah, apa lagi kaunseling kesihatan mental, kaunseling individu, kaunseling kerjaya, contohnya macam tu. Jadi teori ni adalah salah satu, orang kata sebagai salah satu intervensi lah, ataupun pegangan kaunselor tu macam mana dia membantu diri klien. Maksudnya kat sini teori tu adalah salah satu bentuk pegangan yang mana kan daripada pegangan ni kita boleh faham keadaan klien tu macam mana. Contohnya lah kan, saya ambil contoh, kalau klien tu kita tengok terlalu pembersih, tak boleh itu, tak boleh kotor, tak boleh ini. Jadi kalau sebagai seorang kaunselor yang ada pegangan satu teori tu, dia akan tengok, oh rupanya dia ni pembersih macam ni mungkin sebab pada waktu kecil mak dia ajar sudah untuk jadi lebih, orang kata, pembersih dan sebagainya. Itu fahaman kita. Contohnya kalau mungkin lebih mudahkan teori ni, orang panggil contohnya macam dekat rumah tu tiba-tiba blackout. Okey, tiba-tiba blackout tu mungkin mesti ada fahaman-fahaman ataupun kita punya andaian. Kenapa tiba-tiba blackout tu? Mungkin salah satu sebabnya mungkin mentol pecah ke, ataupun mati elektrik ke, atau mentol dicabut ke, contohnya macam tu. Itu maksud pandangan teori. Cumanya dalam kaunseling ni, teori apa yang saya pegang, dia mungkin saya boleh share dekat sini lebih kepada kaunseling individu dan juga kaunseling kerjaya. Kalau kaunseling individu, saya menggunakan CBT. CBT ni kepanjangan dia adalah Cognitive Behavioral Therapy. Ataupun dalam bahasa Melayunya adalah teori tingkah laku pemikiran ataupun tingkah laku kognitif. Itu dalam bahasa Melayunya lah. Yang mana dalam teori ni sebenarnya fokus utama dia adalah untuk kita bantu individu ataupun klien mengubah pemikirannya yang tidak rasional. Okey, pemikiran tidak rasional tu maksudnya dekat sini kita ada banyak pemikiran. Bila kita melakukan satu kesalahan tu disebabkan salah satu faktornya adalah kita punya pemikiran yang tidak rasional lah. Okay, contohnya dalam psikologi, saya share dekat sini, dalam psikologi ni dia ada 3 perkara penting lah yang kita perlu jaga. Satu, pemikiran kita. Yang kedua, kita punya emosi. Yang ketiga adalah tingkah laku. Jadi tingkah laku ni dia punya hasil daripada pemikiran dan emosi kita. Contohnya lah kan, kalau kita ada pemikiran yang tidak rasional, contohnya macam saya ada girlfriend lah kan, girlfriend saya keluar. Jadi pemikiran saya kata, mesti dia jumpa lelaki lain. Jadi bila saya ada pemikiran macam tu, dia akan efek kepada saya punya emosi. Emosi tu maksudnya kat sini saya akan jadi marah, cemburu dan sebagainya. Okey, bila saya jadi cemburu disebabkan pemikiran tersebut, saya mula menghasilkan satu tingkah laku ataupun kelakuan yang boleh mengakibatkan satu perhubungan tu jadi retak. Contohnya mungkin bila saya dah ada fahaman macam tu, saya jadi emosi, saya mula katakan dengan saya punya girlfriend tu, oh kau ni melalui kata-kata, oh kau ni keluar ni mesti kau jumpa dengan lelaki lain kan. Jadi itu satu bentuk hasil daripada pemikiran yang tidak rasional dan emosi yang tidak seberapa baik
yang menghasilkan tingkah laku yang mungkin boleh menyakiti hati orang lain. Jadi itu asasnya lah kepada psikologi ni. Ada kognitif, emosi dan tingkah laku. Jadi itu untuk kaunseling individu saya gunakan CBT. Okey. Manakala kalau kaunseling kerjaya, teori yang saya gunakan lebih kepada teori pemilihan kerjaya lah. Okey, teori pemilihan kerjaya tu lebih tertumpu kepada teori apa nama dia ni? Teori Holland lah. Okey. Teori pemilihan kerjaya Holland yang mana dihasilkan oleh Holland. Okey. Jelas ke saya punya ni? Jelas, sangat jelas. Okey, yang dihasilkan oleh John L. Holland. Okey. Jadi dalam teori itu sebenarnya dia membantu kita untuk memahami individu dalam konteks pemilihan bidang kerjaya ataupun pemilihan bidang pengkhususan. Contohnya dalam bidang akademik. Contohnya macam kita tingkatan 4. Tingkatan 4 ni paling crucial kan untuk kita pilih kita masuk kelas sains ke, masuk kelas sastra ke, masuk kelas KV ke, contohnya macam tu. Jadi teori itu sebenarnya sangat membantulah untuk kita bantu individu untuk memilih pilihan kerjaya yang mana sesuai dengan personaliti mereka dan juga dengan orang punya minat, personaliti dan juga orang punya kekuatan lah. Sebab sometimes kita ni isu-isu sekarang ni budak-budak ni dia banyak minat tapi dia tidak fokus kepada apa yang dia lebih cenderung. Contohnya dia minat sains tapi dia tersalah pilih dia masuk sastra. Sebab tu dia tidak perform. Sama juga budak-budak sastra ni terlalu tinggi dia punya hasrat nak masuk jadi doktor tapi dia tak perform subjek sains. Itu pun jadi satu masalah. Jadi dengan adanya teori ni saya boleh bantu klien-klien saya untuk memilih bidang kerjaya yang sesuai lah. Sebab dalam teori ni dia ada kod mata tertentu lah. Maksudnya bila individu tu dia jawab soal selidik ataupun borang tu, dia akan dapat bila akhirnya nanti kaunselor akan buat pengiraan, hasil dia tengok kat situ, dia akan come out with 3 kod yang dominan lah. Basically ada 6 kod tu, daripada 6 tu kita tengok mana yang 3 yang tertinggi. Okay, 3 kod yang 6 kod tersebut adalah R, I, A, S, E, C. Kalau R tu bermaksud kepada realistik, okay. I itu lebih kepada investigatif, A itu lebih kepada artistik, okay. E kepada S kepada social, E kepada enterprising dan C lebih kepada konvensional. Okey, jadi itu kod-kod yang tertentu. Jadi bila kita jawab, kita minta ke kita punya klien tu, student kita jawab. Jadi kita bila sudah dia jawab, kita akan bantu dia untuk kiralah mana kod yang paling tertinggi. Daripada 3 mata yang tertinggi tu contohlah, dia dapat S, E, A. Yang 3 yang tertinggi. Jadi yang paling dominan S. Okey, jadi kita tengok dekat kamus kerjaya tu apa jenis bidang ataupun bidang akademik ataupun bidang kerjaya yang sesuai untuk dia masuk, yang untuk dia menceburilah kalau mungkin pada peringkat sekolah tingkatan 4 aliran mana yang sesuai untuk dia. Jadi itu kita bantu dia. Jadi SEA ni stand for mungkin kod yang sesuai untuk menjadi seorang kaunselor, contohnya macam tu. Jadi kalau nak jadi kaunselor tidak kisah sama ada kau masuk kelas sains ke, masuk kelas sastra pun masih boleh juga. Okay, let's say kalau jadi kepada RIS contohnya. RIS mungkin stand for kepada kod sebagai seorang doktor perubatan. Jadi mau tidak mau kena masuk kelas sains sebab basic untuk menjadi seorang doktor perubatan adalah kena masuk dalam kelas sains. Jadi itu salah satu bentuk orang kata perkara penting, kepentingannya RIASEC ni dalam proses membantu student untuk memilih bidang kerjaya mereka. Jadi berbalik kepada soalan teori apa yang menjadi pegangan saya. Okay, untuk kaunseling individu saya menggunakan CBT, manakala kaunseling kerjaya saya menggunakan teori pemilihan kerjaya Holland ataupun yang diasaskan oleh John L. Holland. Itu saya punya ni lah.
Okey. Terima kasih. Saudara sangat jelas penerangan sebentar tadi. Kalau saya boleh highlightkan di sini dengan mungkin Saudara Ashraf, betul, Saudara Ashraf selalu ataupun kerap menggunakan dua teori dan telah menghuraikan tentang maksud teori itu tadi, yang ya teori itu pelbagai macam. Kalau teori yang selalu digunakan seperti teori untuk konselor sekolah, untuk dada, kes individu, masyarakat dan sebagainya, sama juga dengan hal-hal yang lain seperti yang diberikan sebentar tadi. Dan Saudara Ashraf kerap menggunakan teori konseling untuk individu menggunakan CBT dan konseling untuk kerjaya, teori pemilihan kerjaya CBT, Stanford Cognitive Behavioral Theory, dan teori pemulihan kerjaya adalah untuk mereka-mereka yang seperti yang dibagi contoh tadi, pelajar-pelajar budak tingkatan 4 yang masa itu adalah masa yang sangat krusial untuk mereka untuk memilih bidang kerjaya yang apa yang akan mereka pilih selepas itu. Tetapi dengan adanya teori ini, dengan ada kod itu tadi RIASEC, dan boleh, insyaAllah kita boleh tentukan bidang mana yang sesuai untuk klien. Jadi sangat jelas bagi saya perkara berkenaan. Kita bergerak kepada soalan yang ketiga. Bolehkah saudara kongsikan satu kes konseling yang saudara pernah atasi sebelum ini, saudara pernah lakukan sebelumnya dengan klien, dan apakah pendekatan yang diguna pakai dalam sesi tersebut? Okay, baiklah. Jadi kes ni ada banyak actually, sebab bila saya mengikuti mengikuti latihan sebagai kaunselor ataupun bila sudah praktis ni, memang banyaklah kes-kes yang saya kendalikan. Maksudnya dekat sini setiap orang yang saya jumpa lain ke dia punya kes. Let's say kalau kita jumpa 10 orang tu pun berbeza juga dia punya kes. Jadi yang mungkin ni apa yang saya buat dalam saya mungkin share dekat Rahmat lebih kepada kes saya bila mengendalikan isu pelajar lah, sebab Rahmat pun bakal menjadi cikgu juga jumpa pelajar, jadi mungkin lagi mudahlah untuk kita faham kan. Jadi salah satu kes tu yang saya boleh sharekan dekat sini adalah berkaitan dalam kaunseling kerjaya lah. Sebab kaunseling kerjaya ni orang kata sangat krusial ataupun sangat penting, khususnya bagi mereka yang masih berada pada peringkat sekolah. Sebab pada peringkat sekolah ni kita tahu student ni sangat banyak keliru dengan apa yang mereka tentukan. Kadang-kadang bila kita masuk kelas, kita tanya, awak nak jadi apa? Dia kata saya nak jadi seorang doktor. Tapi bila kita tengok dalam kelas dia, kelas tingkatan 4, dia ambil kelas sastra. Jadi salah satu benda yang orang kata sudah silap, berlaku satu kesilapan dalam pemilihan kerjaya. Jadi kita sebagai seorang cikgu, sebagai seorang kaunselor, kita rasa kesian dengan budak ni. Bila dia sudah orang kata naik tingkatan 5, habis sudah tingkatan 5, harapannya untuk menjadi seorang doktor itu sudah orang kata sudah terhenti sebab salah bidang. Jadi itu salah satu bentuk yang kenapa signifikannya kaunseling kerjaya ini pada peringkat sekolah. Jadi berikutan dengan kes saya ni, kes saya ada satu orang klien ni, saya mungkin tak boleh share lah nama dia sebab benda dikerahsiakan. Dia datang dengan saya ni, saya punya klien ni dia dah dirujuk oleh guru kesihatan dekat sekolah. Sebab dia cikgu kesihatan tu kenal pasti dia ni menangis tak berhenti dekat kelas. Okey? Dengar ke suara saya? Dengar dia. Okay, dia menangis tak berhenti dalam kelas. Cikgu tu ingatkan dia ni kena dera ke, kena bully dengan kawan ke, sakit ke dan sebagainya. Jadi cikgu tu bawa pergi bilik kesihatan untuk bagi dia rehat. Lepas tu cikgu tu tanya, kenapa, apa masalah dengan awak? Cikgu kesihatan tu tanya. Lepas tu dia kata, saya ada isu dengan mak saya. Mak saya orang kata perli saya, hina saya, apa yang saya buat ni, dia orang kata dia tidak iktiraf langsung pun. Okey. Jadi kat sini saya punya klien ni, dia orang dekat Putrajaya. Jadi kalau kita tengok culture-nya Putrajaya, keadaannya masyarakat Putrajaya ni, semua orang yang serba berpendapatan kan.
Lain kalau dekat kampung ni kita faham lah, mungkin ada yang tidak berkemampuan dan sebagainya. Dekat Putrajaya ni kalau kita lihat daripada aspek keperluan tu semua ada. Makan, minum, pakaian dan sebagainya tu cukup melengkap. Tidak ada yang mungkin kita risaukan. Mungkin kalau dekat kampung yang orang risaukan, saya rasa sedih sebab saya tak cukup makan dan sebagainya. Kalau dekat Putrajaya lain. Okey. Jadi mungkin isunya dekat Putrajaya ni bila kita sudah lengkap semua benda, mungkin ada satu benda yang kita kurang. Maksudnya dekat sini kasih sayang daripada keluarga. Okey. Jadi berbalik kepada isu klien tu, isu masalah dia dengan ibu bapa dia. Okey, jadi bila cikgu tu sudah tahu, guru kesihatan tu sudah tahu, dia rujuk pelajar ni pergi jumpa saya lah sebagai kaunselor. Dia hantar, dia cakap, Cikgu Ashraf tolong bantu pelajar ni, dia ada masalah sedikit lah, memerlukan bantuan sebab dia menangis ni. Orang kata budak-budak menangis ni kita anggap satu benda yang menakutkan juga kadang-kadang. Kenapa dia tiba-tiba menangis, kan tak berhenti kan? Kok dia kena derakan dan sebagainya. Jadi memerlukan bantuan ataupun kita kena pasti apa pokok ataupun akar permasalahan yang berlaku. Kadang-kadang pelajar ni menangis mungkin sebab dia period. Kadang-kadang dia menangis mungkin sebab dia gastrik. Kadang-kadang menangis mungkin sebab dia dera dan sebagainya. Itu kita perlu ambil tahu sebagai seorang kaunselor ataupun sebagai seorang cikgu. Jadi bila dia hantar dengan saya, dia datang dengan keadaan yang menangis, macam tu emosi yang tidak stabil. Jadi apa pendekatan yang saya ambil, mungkin saya tenangkan dahulu dia. Lepas tu barulah saya tanya dia, apa masalah yang berlaku. Jadi masalah yang berlaku sebenarnya benda yang simple je. Macam kalau kita dekat Sabah ni, ala benda tu pun mau menangis. Tapi bagi diorang sangat besar. Okay? Especially kanak-kanak perempuan lah, pelajar perempuan. Yang mana, apa yang dia beritahu dengan saya, mak saya kutuk saya punya lukisan. Dan dia bandingkan saya dengan jiran sebelah rumah saya. Dan saya rasa sangat tertekan dan saya sangat menangis. Dan pelajar tu bawa dia punya lukisan. Lukisan tu sangat cantik. Okay? Jadi saya tanyalah kenapa nak berkecil hati sebabkan lukisan ni je. Mungkin mak awak ni sengaja kata macam tu ataupun sebagainya. Tapi apa yang pelajar tu kata, saya dapatlah orang kata bila saya teroka, saya dapati bahawa ibu bapa ni, dia punya ibu bapa ataupun dia punya mak ni tidak setuju ataupun tidak merestui pilihan dia untuk menjadi seorang pelukis. Ini isu kerjaya ni. Okey. Anak tu nak jadi seorang pelukis tapi mak dia nak dia jadi seorang doktor. Cuba bayang. Sebab kita tahu dekat Putrajaya ni orang yang semua berkerjaya, jadi dia mestilah nak anak dia jadi berkerjaya juga kan. Yang lebih orang kata profil pekerjaan dia yang lebih dipandang masyarakat, contohnya doktor ke, peguam ke dan sebagainya. Tapi anak ni memilih untuk menjadi pelukis. Jadi berlakulah isu komunikasi antara ibu bapa, mak dia ni dengan anak dia. Jadi bila kita tahu, bila mak dia tidak setuju untuk anak dia jadi macam tu, banyaklah benda-benda negatif. Especially lukisan tu. Mak dia kata buruk tu lukisan kau ni. Contohnya macam tu. Jadi anak tu bila dia orang, sebab pada peringkat ini, anak-anak ni dia memerlukan kasih sayang ataupun memerlukan pengiktirafan daripada ibu bapa dia tentang apa yang dia buat. Kadang-kadang kalau kita tengok pengiktirafan tu mungkin dari segi aspek masakan. Kita masak baru kita bagi mak kita makan, mak kita kata sedap, kita rasa happy kan? Kalau orang kata tak sedap, kita akan rasa macam moody sedikit. Sama juga dengan lukisan. Sebab lukisan ni benda yang kita minat, kita melukis dengan penuh minat, penuh dengan jiwa hati kita semua. Tapi bila kita dapat respon daripada orang yang kita sayang, especially mak kita bagi respon macam tu, kita akan rasa tertekan dan sangat sedih. Dan perasaan sedih tu dibawa pergi sekolah. Dan kesannya mungkin tidak fokus dekat kelas, mengganggu mungkin dalam fokus dia, dalam konsentrasi dia, dalam pembelajaran dan sebagainya. Disebabkan isu kerjaya. Jadi apa yang saya buat dekat sini, isu yang mungkin saya boleh sharekan dekat sini, isu kerjaya ni sangat penting. Okey, kadang-kadang kita ni mungkin budak ni mungkin dia memberikan reaksi yang dia tidak puas hati dan sebagainya dengan menangis macam tu sebab ibu bapa dia bagi isu orang kata nak dia untuk menjadi sekian tapi dia lebih prefer untuk menjadi pelukis. Itu satu isu kerjaya. Kadang-kadang ni kalau kita terlalu ikutkan kata orang ataupun kata ibu bapa kita untuk menjadi sesuatu, dia actually akan membawa kepada satu benda yang mungkin kita boleh masuk tapi kita tidak akan jadi produktif. Contohnya, mak kita nak kita jadi orang sebagai seorang doktor tapi kita tidak minat pun, kita lebih minat untuk menjadi pelukis.
Tapi kadang-kadang kita sebagai seorang anak, kita perlu juga ikut kata mak ayah kita. Tapi bila masuk dekat sekolah perubatan nanti, tidak dapat orang kata perform, tidak boleh dekan, kadang-kadang pointer pun rendah. Mungkin kadang-kadang mungkin kita jadi student yang pasif pada peringkat APT. Jadi itu salah satu isu kerjaya yang kita perlu tackle pada peringkat sekolah. Jadi apa yang saya buat dekat sini adalah bantu dia untuk memudahkan untuk berkomunikasi dengan ayah dia. Itu yang sangat orang kata sangat berkesan lah. Sebab kadang-kadang ni ibu bapa kita ni dia just cakap je, tapi kita ni sebabkan kita ni tiada kuasa untuk menyuarakan berdasarkan lunas-lunas alasan tertentu. Jadi kita jadi tertekan. Jadi dekat sini peranan saya sebagai kaunselor dekat sini, saya tidak boleh nak confront mak ayah dia. Saya bantu dia untuk memudahkan dia untuk komunikasi. Kenapa? Apa justifikasi dia untuk menjadi seorang pelukis? Kadang-kadang ni ibu bapa kita ni menganggap pelukis ni sebagai satu benda yang benda yang temeh-temeh saja tu, pekerjaan yang apalah sangat kan. Tapi sebenarnya bila kita pergi ke luar negara ataupun kita paling dekat Jepun sana, kerjaya sebagai seorang pelukis ni actually boleh membawa pulangan orang kata pendapatan yang tinggi. Contoh melukis anime. Itu orang kata sangat memberikan keuntungan, boleh membuat orang kata we can create the job from our talent macam tu. Jadi itu salah satu bentuk yang saya bagilah kepada pelajar saya. Dan daripada itu saya bantu dia juga untuk teroka dia punya dia punya kelebihan yang ada melalui ujian psikometrik lah. Ujian psikometrik ni penting. Salah satu ujian psikometrik tu yang menggunakan Holland punya ni lah. Itu inventory personality sidik, satu tu inventory personality sidik. Yang kedua adalah inventory minat kerjaya sidik. Itu dua benda yang saya bagi dengan dia lah. Untuk dia faham dia punya sebenarnya apa kekuatan yang dia ada. Bila dia faham tentang kekuatan yang dia ada, dia boleh jadikan benda sebagai alasan bila dia communicate dengan mak ayah dia. Macam tu. Jadi dalam IPS atau inventory personality sidik dan juga inventory minat kerjaya sidik tu, teori asas kepada pembangunan inventory tersebut. Inventory ni kalau dalam counselling dalam bidang kami kan panggil inventory. Kalau memudahkan orang yang bukan dalam bidang counselling, dia lebih kepada soal selidik lah yang kita jawab tu. Jadi itu inventory kita orang panggil. Jadi apa yang daripada hasil tu, saya nampak dia punya resep tu, kod resep dia tu memang match untuk menjadi seorang pelukis. Jadi dekat sini kita dapat tahu lah memang terbukti lah dia bukan cakap saja tapi terbukti daripada ujian. Jadi itu yang mungkin saya boleh lebih kepada membantu dia untuk berkembang. Kadang-kadang dia tidak faham dengan diri dia, jadi sebab tu dia tidak berkembang. Dengan keadaan emosi dia tidak stabil, dia susah dia nak berkembang. Saya bantu dia in term of macam mana prospek kerjaya sebagai seorang pelukis, apa yang mungkin kita boleh ambil bidang-bidang tertentu bila masuk IPT nanti. Itu yang saya boleh bantu dia. Kadang-kadang ni, pelajar ni dia rasa risau disebabkan mak ayah dia akan anggap bila dia masuk IPT dan kerja nanti hanya menjadi seorang pelukis saja, tidak menjadi seorang yang profesional, contoh menjadi seorang cikgu sebagai seorang doktor. Tapi sebenarnya kita ni perlu jadi orang kata hobi melukis ni ataupun menjadi seorang pelukis ni boleh menjadi pekerjaan kita yang kedua. Contohnya kita boleh jadi seorang cikgu, tapi kita boleh juga menjadi seorang pelukis. Kita menjadi seorang doktor, kita boleh juga menjadi seorang pelukis. Jadi itu yang saya boleh bantu dia. Kita buka dia punya minda. Belajar ni dia tak terbuka mindanya. Dia tak boleh memikirkan banyak aspek, dimensi-dimensi yang lain. Jadi peranan kita sebagai seorang cikgu, kita bantu dia untuk tengok pelbagai, tengok bidang-bidang melukis ni dalam pelbagai dimensi. Mungkin kalau dia betul-betul menjadi seorang pelukis profesional, boleh jadi seorang arkitek, dia boleh melukis bangunan dan sebagainya. Itu yang saya boleh bantu dia lah. Jadi itu berkaitan dengan saya punya case lah, berkaitan dengan kerjaya, saya bantu dia dalam konteks macam mana dia boleh membuka minda dia dalam konteks prospek kerjaya dan macam mana dia boleh pertingkatkan daya komunikasi dia dengan ibu bapa dia bila dia deal dengan dilema kerjaya. Sebab kadang-kadang ni ibu bapa ni salah satu faktor juga kita menjadi tekanan
Kita tak mau jadi cikgu, tapi bapa kita nak juga kita jadi cikgu. Contoh macam tu. Jadi sesuatu pekerjaan tu tidak akan jadi produktif kalau tidak ada minat dan personality yang kuat untuk menjadi seorang cikgu. Contohnya macam tu. Dan salah satu yang mungkin saya boleh share berkaitan dengan yang Poland tadi tu, yang resek tu. Resek ni sebenarnya pernah juga kita ambil. Rahmat pun pernah ambil juga ujian yang menggunakan resek ni, iaitu ujian METC. METC. METC tu itulah jenis ujian resek yang kita gunakan. Sebab METC ni salah satu dia punya penggubal ataupun yang membina ujian ni adalah profesor dekat fakulti kita jugalah, iaitu Profesor Siddiq Muhammad Noor. Tapi sudah pencen lah tahun lepas kan. Jadi itu one of the orang yang buat lah. Jadi kiranya dekat sini sesiapa yang melepasi ujian METC tu kira orang yang betul-betul layak lah. Contohnya kadang-kadang kalau kita dekat sekolah lepas STPM tu, ada je kawan kita yang full flat. Dia punya muat band 5. Tapi bila ambil METC tak lulus. Kita ni yang 3.2 lulus pula. Jadi itu yang dia kata, untuk menjadi seorang cikgu ni bukan setakat pointer yang diukur, tapi dia ukur personality kita dan kita punya kekuatan. Itu yang lebih baik lah. Kadang-kadang kita terlalu cemerlang tapi dah ada minat, susah juga. Kita tak membantu pun pelajar kita jadi cikgu nanti. Jadi itu pentingnya ujian psikometrik. Untuk kita cungkil sebenarnya dia ni walaupun dia pandai, tapi kalau tidak pandai, tapi kalau dia ada minat yang tinggi, strong personality, itulah yang lebih baik. Sebab tu saya ada share dekat sini. Profesor saya pernah kata dekat sini, kau jadilah pelajar 4.0 sekali, sebanyak orang kata sehebat mana sekalipun, tapi kalau kau tidak ada personality ataupun karakter yang kuat, orang yang ada 3.2 pointer saja tapi mempunyai personality yang kuat lagi baik daripada kau yang ada 4.0. Jadi itu orang kata dia punya falsafah yang kita boleh dapat lah. Sama juga dengan orang kata pemilihan kerja ya. Kalau kita dapat adalah 8A sekalipun pada peringkat SPM, tapi kalau kita pilih bidang yang salah, memang out teruslah. Contohnya kita 8A tapi kita dalam bidang sastra, tapi mau masuk sekolah perubatan. Jadi itu salah satu bentuk yang kita memang sastra kita ditolak. Jadi itu serba sedikitlah orang kata falsafahnya dalam kaunseling kerja ya, ataupun kes yang saya boleh sharekan kat sini. Itu. Okey, sangat jelas. Jadi rasanya cukup untuk soalan berkaitan temu bual ni, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasihlah kepada saudara Ashrafuddin kerana sudi meluangkan masa untuk saya mengadakan sesi temu bual ni. InsyaAllah kalau ada rezeki kita boleh berjumpa lagi dan boleh bersua muka lah, sebab dalam talian begini macam tidak puas rasanya. Jadi tidak puas kan? Jadi apapun terima kasih saudara Ashraf, dan insyaAllah jumpa lagi. Boleh insyaAllah. Terima kasih Ahmad. Okay.